Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi, untuk hari ini sebelum kita pergi kepada apa yang kita akan belajar, cikgu ingin maklumkan bahawa memulai hari ini kita akan gunakan buku teks jilid 2. Dan dalam buku jilid 2 ni kita akan belajar beberapa topik baharu, topik 4 sampai topik 9. Dan hari ini kita akan mulakan dengan topik wang yang mengandungi tambah wang, tolak wang, tambah dan tolak, darab, bahagi, kenal mata wang, nilai mata wang, celik wang dan juga selesaikan masalah dan sebagainya lah. Okey. Jadi untuk topik ni kita lebih fokuskan kepada macam mana kita nak tahu nilai sebuah mata wang tersebut dan juga macam mana kita nak hasilkan operasi matematik terhadap penggunaan wang seperti tambah, tolak, darab dan juga bahagi. 4 operasi yang penting ini perlulah kamu kuasai supaya kamu mudah untuk melakukan pengiraan. Dan sebenarnya dengan lebih jauh kamu faham bahawa sekiranya kita boleh gunakan operasi matematik ini dalam pengiraan wang, kita akan mudahkan urusan kita untuk menghasilkan sesuatu matlamat. Bagi contoh, kamu nak menabung ke, kamu nak menyimpan ataupun kamu nak membeli sesuatu barangan dan sebagainya lah dengan menggunakan wang. Okey, itu untuk topik wang. Seterusnya kita lihat kepada topik masa dan waktu. Topik seterusnya, topik masa dan waktu ni lebih kepada macam mana kamu nak kenal waktu. Pukul berapa hari dalam seminggu, berapa hari dalam sebulan, berapa minggu dalam sebulan, berapa bulan dalam setahun, berapa minit dalam sejam, berapa saat dalam seminit dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu kita juga ada tambah, tolak, darab dan bahagi seperti biasa. Cuma untuk masa dan waktu ni dia merumitkan sebab apa? Penukaran unit dia mempunyai nilai yang berbeza. Sebagai contoh, 1 minit mewakili 60 saat, 1 hari mewakili 24 jam, 1 minggu mewakili 1 minggu mewakili 7 hari dan sebagainya lah. Disebabkan oleh perwakilan-perwakilan yang berbeza ini, maka tajuk wang, masa dan waktu ini perlu kamu kuasai dengan baik dan memahami perwakilan untuk setiap unit. Okey, itu untuk masa dan waktu. Seterusnya, topik panjang, jisim, isi padu dan cecair. Panjang mewakili sentimeter, meter dan juga kilometer. Jisim diwakili oleh gram dan juga kilogram. Isi padu cair oleh liter dan juga mililiter. Okey, ini kita akan lihat beberapa unit yang kamu akan sentiasa gunakan dalam kehidupan seharian dan macam mana kamu nak lakukan penukaran. Sebagai contoh, daripada kilometer pergi ke meter, gram kepada kilogram, kilogram kepada gram dan sebagainya lah. Dan terdapat juga tambah, tolak, darab dan bahagi seperti biasa. Jadi untuk topik panjang, jisim dan sepatu cair, kita akan lihat macam mana kita tambah unit yang berbeza dan kita tukar dahulu sebelum kita tambah unit tersebut. Okey, itu secara ringkas untuk panjang, jisim dan sepatu cair. Seterusnya, kita ada topik bentuk. Ini lebih kepada kamu nak mengenal bentuk-bentuk yang wujud di dunia ini. Seperti mana yang kamu tahu, kita ada bentuk 2 dimensi, bentuk 3 dimensi. Untuk tajuk ini, kita akan lihat kepada topik kenal prisma, apa itu prisma, apa itu bukan prisma, apa itu poligon sekata, apa itu paksi simetri dan juga macam mana kita nak selesaikan masalah. Seterusnya ialah topik kedudukan. Topik kedudukan ni lebih kepada kamu nak tahu arah, di mana hadapan, belakang, kiri dan kanan. Mungkin kita juga akan lihat kepada arah mata angin, utara, selatan, timur dan barat. Dan juga kedudukan adalah bentuk secara koordinat. Okey, petak ini A1, petak ini B2 contohnya. Okey. Dan tajuk akhir sekali kita akan lihat kepada
topik data, di mana kita akan belajar untuk bagaimana kita nak menggunakan data-data yang kita sudah kumpul dan menghasilkan satu kumpulan yang boleh diterbitkan sebagai carta pie, graf carta palang dan juga piktograf dan sebagainya. Itu akan kita belajar pada topik yang terakhir sekali pada jilid 2 ini. Maka lepas kita habis belajar data, kita akan ulang balik untuk lihat mana topik-topik yang kamu alami masalah tertentu supaya kita boleh perbaiki bersama-sama dan kita akan dapat menguasai topik mata pelajaran matematik ini dengan lebih berkesan. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita akan masuk kepada topik wang. Okey, jadi topik wang ini sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak berbincang dahulu apa itu wang dan dari mana asal usul wang itu digunakan. Okey, kita lihat dahulu yang pertama. Okey, seperti mana kita tak faham, wang kamu sering gunakan dalam kehidupan seharian kamu. Okey, sebagai contoh, kamu nak beli sebuah barangan di kantin ataupun di bookshop. Sebagai contoh, kita ambil bookshop lah. Okey, kamu nak beli sebatang pensel yang berharga RM1 sebatang. Jadi, kamu akan keluarkan wang kertas kamu yang berwarna biru itu yang bernilai RM1 dan kamu serahkan kepada orang yang berada di bookshop tersebut supaya kamu dapat memiliki pensel tersebut. Okey, secara konsep kita dapat lihat bahawa kamu telah menukar barangan yang mempunyai sama nilai, iaitu pensel mempunyai nilai RM1 dan juga wang kamu mempunyai nilai RM1. Jadi apabila sama nilai, maka kamu dapatlah memiliki pensel tersebut. Okey, jadi konsep penukaran sama nilai ini telah lama digunakan pada zaman dahulu lagi. Okey, kita akan pergi melihat sejarah macam mana wang ini diguna pakai oleh masyarakat dunia. Okey, pada awalnya dahulu manusia menggunakan konsep barter, iaitu tukar mengikut barang yang sama nilai. Okey, jadi di sini berdasarkan konsep ini, okey, pada zaman dahulu manusia tidak memiliki sebarang bentuk wang kertas. Jadi sebarang urusan perniagaan ataupun jual beli adalah menggunakan konsep barter. Okey, konsep barter ni seperti ini. Okey, sebagai contoh, kamu nak beli seekor kambing. Jadi kamu kena sediakan barangan yang memiliki nilai yang sama dengan seekor kambing. Okey, jadi selepas kamu memiliki barangan yang mempunyai nilai yang sama, maka barulah kamu boleh tukarkan kambing itu dengan barangan kamu supaya kamu dapat memiliki kambing itu dan orang tu dapat memiliki barang yang sama nilai dengan kambing itu. Okey, jadi itu serba sedikit konsep yang digunakan pakai oleh masyarakat dahulu untuk melakukan urusan jual beli. Tetapi di sini kita dapat lihat bahawa apabila penggunaan barter ini adalah sangat sukar dan proses menentukan nilai itu adalah bergantung kepada emosi seorang manusia dan juga bagaimana dia nak menilai sesuatu barangan. Maka proses ini makin lama makin sukar. Maka masyarakat dunia telah berpindah kepada penggunaan cengkerang, kulit kerang, kulit siput dan sebagainya pada zaman dahulu. Okey, jadi penggunaan cengkerang-cengkerang ini apabila dikumpulkan, dia akan memberikan satu nilai yang tertentu supaya barangan itu boleh dibeli dengan menggunakan cengkerang yang dimiliki. Okey, jadi pada ketika ini penggunaan cengkerang ini juga memberi masalah. Sebab apa? Apabila terlalu banyak orang memiliki cengkerang dan juga tiada penetapan berapa nilai cengkerang tersebut, maka berlakulah penggunaan cengkerang yang terlalu banyak sehingga menyebabkan proses jual beli juga bertambah sukar dan menyebabkan orang tidak berminat menggunakan cengkerang
sampailah kepada satu zaman di mana manusia menggunakan kepingan logam yang dihasilkan menggunakan bentuk emas, perak, gangsa dan tembaga. Okey, jadi seperti mana kita lihat, kepingan logam yang paling berharga di sini ialah emas. Okey. Jadi bentuk kepingan-kepingan logam ini dibentukkan dalam bentuk shilling dan digunakan dalam urus niaga jual beli seharian. Jadi di sini kita dapat lihat satu peningkatan di mana penggunaan wang shilling sendiri pada zaman dahulu telah menjadikan proses urus niaga semakin mudah sebab logam-logam ini mempunyai nilai yang tinggi di pasaran pada ketika itu. Jadi pada zaman dahulu, sesiapa yang memiliki emas yang paling banyak, seperti contoh jongkong emas sendiri pada zaman dahulu, maka dia adalah seorang yang sangat kaya. Okey, jadi setelah lama diguna pakai konsep kepingan logam ini dalam bentuk shilling, maka telah berlaku perubahan lagi. Sebab apa? Logam ini semakin lama semakin sukar untuk diperoleh. Sebab apa? Emas bukanlah satu benda yang sangat banyak dan sukar untuk dimiliki oleh orang ramai. Maka masyarakat dunia telah memutuskan pada setiap negara untuk menggunakan wang kertas tersendiri. Okey, di sini dapat lihat setiap wang kertas dapat mewakili urus niaga pembelian sesebuah negara. Dan juga kalau kita lihat, nilai wang kertas ini adalah berbeza bergantung kepada mata wang dunia. Okay, sebagai contoh, RM1 Malaysia adalah tidak sama nilainya dengan $1 Amerika. Begitu juga RM1 tidak sama dengan RM1 Indonesia. Di mana kita tahu duit Indonesia mempunyai penilaian yang agak rendah. Sebab apa? RM1 kita dah boleh dapat banyak duit Indonesia. Kalau kamu nak jadi jutawan, boleh pergi Indonesia. Okey, sebab apa? Pada 2 atau 3 tahun dahulu, cikgu ingat cikgu pernah melakukan urus niaga penukaran wang di penguruk wang. Okey, RM300 cikgu dah boleh dapat RM1 juta ataupun kurang lah. Seperti itu. Jadi kita dapat lihat bahawa nilai mata wang Indonesia agak rendah. Itu pun sebab kita lihat ekonomi dia besar dan bergantung pada ekonomi negara tersebut lah. Benda ni benda sensitif, kita tak boleh ni. Sebab apa? Setiap negara mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Okey, jadi kita pergi kepada topik hari ini. Cikgu dah cerita sedikit berkenaan dengan apa itu wang, dari mana asal-usulnya, apa yang berlaku pada zaman dahulu. Kita pergi pada zaman sekarang, iaitu penggunaan wang kertas. Okey, jadi sebelum cikgu pergi lebih jauh, kita gerakkan dahulu muka surat ni. Okey. Okey, wang. Jadi di sini kita lihat wang kertas Malaysia mempunyai beberapa wang kertas yang sering diguna pakai. Okey, yang pertama kita ada wang RM RM1. Yang kedua kita ada wang RM RM5. Yang ketiga kita ada wang RM RM10, wang RM RM20, RM RM50, dan juga akhir sekali kita ada wang RM RM100. Okey, kalau kita lihat di sini, pada zaman sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis wang kertas yang diguna pakai, dan juga beberapa shilling. Yang pertama shilling 5 sen, shilling 10 sen, shilling 20 sen, shilling 50 sen. Okey, untuk hari ni cikgu tak tunjuk dulu. Esok kita akan lihat dahulu sedikit berkenaan dengan
wang-wang yang ada di Malaysia. Okey, kita akan kenal lebih serba sedikit apa yang wang yang ada dan macam mana kita nak hasilkan kombinasi tertentu untuk mendapatkan nilai mata wang tertentu. Okey, jadi berdasarkan wang-wang yang ada ni, inilah wang yang sering digunakan pakai oleh masyarakat Malaysia pada ketika ini. Okey, dan nilai-nilai ini membawa maksud tertentu untuk membeli sebuah barangan. Sebagai contoh, RM1 kamu boleh beli sebatang pen, sale. RM5 kamu boleh 5, RM10 kamu boleh beli 10, 20, 20 batang, 50 batang, dan 100 batang. Sekiranya pensel tersebut bernilai RM1 sebatang. Okey, jadi berdasarkan kepada wang-wang yang ada ini, kita akan belajar macam mana kita nak melakukan proses tambah dahulu pada hari ini. Okey, jadi kita lihat dulu beberapa petikan pada muka surat 1. Dulu dah simpan 200. Wah, semakin banyak wang saya. Okey, jadi ibu dia masukkan lagi 250. RM 200 tambah lagi 250, jadilah 450. Itu cara mudah lah. Nenek saya nak simpan 150 ni pula saya nak derma pada orang miskin. Okey, cakap dengan nenek ni, nak simpan 150 lagi, nenek nak sedekah pada orang miskin. Okey, saya ingin melabur 5,000 untuk mendirikan anak saya, maka dia dapat simpanan sebanyak 5,000. Maksudnya kanak-kanak perempuan ni dia simpan 150 lagi sedekah kepada orang ramai, kepada orang miskin. Okey, seterusnya tambah wang. Kira jumlah basikal dan juga topi keledar. Okey, terlihat di sini basikal mempunyai harga seunit RM361, manakala topi keledar RM125. Jadi berapa wang yang diperlukan ialah 361 tambah 125 sama dengan RM486. Itu seperti biasalah, cara tambah dia ialah cara tambah menggunakan bentuk lazim, dan pastikan kamu letak simbol RM ini di hadapan sekali. Jangan tinggalkan simbol RM ni. Okey, berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? RM361 tambah RM125 tambah RM79. Okey, jadi untuk ini kamu boleh guna dua cara yang cikgu ajar. Yang pertama, kamu tambah secara berasing, ataupun kamu nak tambah secara ketiga-tiganya terus. Cikgu tak galakkan, sebab apa? Bila kamu tambah 3 ini akan menyebabkan kamu berlaku kecuaian yang tertentu, dan cikgu rasa lebih selamat kalau kamu gunakan cara satu ini untuk selesaikan masalah. Jadi 361 tambah dulu dengan 125, kamu dapat RM486. Kemudian 486 tambah lagi dengan 79, maka kamu dapat RM565. Jadi jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu ialah RM565. Okey, seterusnya ialah RM2,073.5 sen. Okey, kita masuk duit sen tambah RM948.60 tambah RM1,329.75. Apa hasil dia? Okey, jadi RM2,073.5 tambah RM948.60 tambah RM1,329.75. Kamu dapatlah 5 tambah 5 sifar, 1 naik atas, 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14, 1 naik atas, 1 tambah 3 4, 4 tambah 8 12, 12 tambah 9 21, 1 di bawah 2 di atas, 2 tambah 7 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 2 15, 5 di bawah 1 di atas, 1 tambah 0 1, 1 tambah 9 10, 10 tambah 3 13, 3 di bawah 1 di atas, 1 tambah 2
3 tambah 1, 4. Jawapannya RM4,350.40 Okey, dan akhir sekali, untuk sekiranya ada anu di tengah, RM3,480 tambah 7,500. Okey, jadi cara dia ialah kamu boleh pindahkan 3,480 ini ke sebelah sini dan jadi tolak. Jadinya RM7,500 tolak 3,480 sama dengan 4,020. Okey, itu cara ringkas sahaja untuk tambah wang. Jadi kita akan bagi serba sedikit. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh. Okey. Cikgu tunjuk beberapa contoh dahulu. Kita gunakan cara yang pertama. Okey, iaitu tambah wang seperti biasa. Okey, so yang pertama, RM3,420 tambah RM570. Okey, ini cara tambah yang mudah. Cara nak tulis, ini aku tunjuk kamu, RM3,420 tambah RM. Okey, sekarang ni 570. Cara nak susun dia, kamu boleh mula dengan nombor sifar di belakang dulu. Sifar 7, 5. Pastikan kamu tak salah tulis dan kamu masukkan kat kawasan ni. Bila kamu tak 5 dekat sini, maka jawapan kamu akan salah nanti. Okey, barulah kita selesaikan. Sifar tambah sifar, sifar 2 tambah 7, 9. 4 tambah 5, 9. 3, 3. Jawapan dia ialah RM3,990. Okey, nombor 2 kita lihat dulu kalau tambah 3 digit. RM1970 tambah RM2,680 tambah RM RM2,199. Okey, jadi berapa jawapan dia? Okey, cikgu lebih galakkan kamu tambah menggunakan tambah berasingan. Okey, kita ada 1, 2 dan juga 3. Mula-mula kamu tambahkan 1 tambah 2, kamu akan dapat jawapan. Lepas tu dah dapat jawapan, barulah kamu tambah dengan 3 di sini. Barulah kamu dapat jawapan A. Okey, menggunakan konsep ini, maka cara kiraan dia adalah seperti berikut. Okey, kita gerakkan dahulu. Okey. RM1970 tambah RM2,680. Tambahkan ni dulu. Okey, sifar tambah sifar, sifar 7 tambah 8, 10, 15. Okey, 1 tambah 9, 10, 10 tambah 6, 16. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. M4,650. Kemudian kamu ada pilihan sama ada kamu nak jawab di sebelah sini. Okey, cikgu tunjuk cara ni. Okey, RM4,650 tambah RM2,199. Okey, mana-mana cara pun boleh sebenarnya. Okey, sifar tambah 9, 9. 5 tambah 9, 14. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. 4 tambah 2, 6. RM6,849. Ataupun kalau kamu nak jawab ke bawah terus pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana cara diterima, asalkan jawapan kamu, akhir kamu ialah 6,849. Okey, seterusnya nombor 3.
Okey. Nombor 3, kita lihat dahulu kalau kita melibatkan penambahan sen. Okey, penambahan sen. Okey, sebagai contoh RM 3490 50 sen tambah RM 1979 ringgit 60 sen tambah RM 2430 ringgit 70 sen. Okey, sama dengan berapa? Okey, kita gerakkan sikit ke bawah. Okey. Ini soalan sebab apa cikgu tak ada ni, sebab ruangan dia pendek. Cikgu tak nampak pula tadi. Okey, jadi kita gerakkan di sini. Okey, baru kita jawab. Okey. Apabila melibatkan sen, ingat kamu kena tambah bermula daripada nombor yang belakang sekali. Jadi macam mana tu? Cara dia seperti ini. Okey. Mula tambahkan 1 dengan 2 dahulu. RM 3490 50 sen tambah RM 1979 ringgit 60 sen. Okey. Okey, sifar tambah 5, sifar 5 tambah 6, 11. Pastikan titik ni nampak. Okey. Sebabkan 5 tambah 11, 1 letak di atas sifar. 1 tambah sifar, 1, 1 tambah 9, 10. 1 tambah 9, 10, 10 tambah 7, 17. 7 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, 14. 1 di atas, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Okey, RM RM5,470 10 sen. Barulah kamu tambah dengan nombor yang terakhir, RM RM2,430 70 sen sama dengan sifar tambah sifar, sifar 1 tambah 7, 8. Sifar tambah sifar, sifar 7 tambah 3, 10. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. 7 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Okey. RM 7,980 sen. Baru dapat jawapan akhir. Okey. Itu untuk guna cara yang kedua. Yang pertama tadi kita asingkan, yang cara kedua kita terus ke bawah. Tapi ingat, tambah 2 dahulu baru tambah lagi. Kalau kamu tambah terus 3-3, nanti kamu akan berlaku banyak kekeliruan lah. Itu cikgu risaukan tu. Okey. Kita gerakkan lagi. Kita tengok ada contoh yang dua contoh terakhir. Okey, yang pertama ini sekiranya Anu berada pada sebelah depan. Okey, sebagai contoh. Okey. RM 1,971 ringgit tambah tempat kosong sama dengan RM 2,980. Okey, 980. Jadi apabila dapat situasi macam ini, okey, ingat cikgu ajar. Okey. Jadi kamu boleh pindahkan ini ke sebelah sini dan kamu letak simbol tolak. Maka kamu punya rumus kan jadi kamu punya ayat dia macam ni. Sama dengan RM 2980 tolak RM 1971. Barulah kamu dapat jawapan yang ini. Dan kamu boleh buat kiraan seperti biasa. RM 2980 tolak RM 1971 sama dengan 0 tolak 1 tak boleh, kita pinjam dengan 8 tinggal 7. 10 tolak 1 9.
Ya, sifar 99 sifar 201. Depan dia ialah RM1009. Okey, itu kes yang pertama. Kita lihat pula pada kes yang kedua, sekiranya tempat kosong berada di tengah. Ini berapa? 4. Okey. 25. Okey, RM 5,321 ringgit tambah 4 sifar 40. Tadi kat dua tengah. Kita yang pertama pula. Okey. 40 tambah RM 5,321 ringgit sama dengan RM 9,000. Okey, jadi dapat soalan macam ni. Kita gerakkan dahulu bawah sikit. Okey, kemudian okey. Kita lihat di sini, yang pertama ni tempat kosong. Cara dia, kamu pindahkan yang ini pula ke belakang. Bila pindah ke belakang, jadikan dia tolak. Maka bila kamu susun balik, akan jadi macam ni. RM 9,000 tolak RM 5,321 ringgit. Dan seterusnya barulah kita jawab bentuk lazim. RM 9,000 tolak RM 5,321 ringgit sama dengan, okey, sifar sebelah tu tak boleh, maka sifar kena pinjam sebelah sini. Sebelah sini pun tak ada, pinjam dengan sebelah sini pun tak ada, pinjam dengan 9 tinggal lah 8. 8 yang ni jadi 10, tapi sebab sebelah tak pinjam tinggal 9. Jadi 10 sebab sebelah nak pinjam tinggal 9. Jadi 10. 10 tolak 1, 9. 9 tolak 2, 7. 9 tolak 3, 6. 8 tolak 5, 3. Depan dia ialah RM 3,679. Okey. Jadi itu secara serba ringkas berkenaan dengan tajuk wang. Apa yang berubah sebelum ni? Yang pertama, kamu ada sen. Yang kedua, kamu ada nilai unit RM. Yang ini jangan lupa tulis. Tak kisahlah kamu tulis huruf kecil ke, huruf besar ke. Yang penting kamu tulis. Sebab apa? Inilah yang membezakan antara nombor biasa dan juga wang. Sebab apa? RM itu menunjukkan nombor itu mempunyai nilai. Okey, jadi setakat itu sahaja. Lihat lagi, cikgu akan bagi latihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan sahaja. Jadi kita akan jawab di live worksheet. Cikgu akan sediakan dia punya operasi. Kamu tinggal masukkan nombor saja, kamu kira macam biasa. Lepas selesai jawab, nanti kamu boleh hantar pada cikgu. Cikgu semak sebaik mungkin. Barulah cikgu beri markah. Okey. Jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Untuk hari esok, kita akan lihat pula kepada tajuk tolak wang. Dan juga kita akan lihat beberapa bentuk wang kertas yang ada di Malaysia pada zaman dahulu, pada zaman sekarang. Barulah kita masuk topik wang. Okey, jadi untuk topik wang ni, cikgu lebih nak supaya kamu kenal apa itu wang, daripada mana asal usul dia, dan juga macam mana terhasilnya wang kertas itu, dan apa bentuk-bentuk wang kertas yang ada di Malaysia pada zaman dahulu dan hingga zaman sekarang. Dan nanti pada tajuk ujung-ujung tajuk wang, kita akan lihat beberapa jenis wang yang ada di dunia, apa nilai dia, dan macam mana kamu nak guna pakai wang tersebut. Kita lihat wang mana yang lebih besar nilai dia, wang mana yang kecil nilai dia, dan sebagainya lah. Okey, jadi setakat itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan ni kamu dapat faham dengan lebih mudah. Dan juga tajuk ni tajuk yang ringkas, tambah. Cikgu harap kamu tak ada masalah untuk selesaikan. Ingatan cikgu, jawab berhati-hati soalan yang diberi. Jangan sampai kamu tersalah ataupun
terlepas pandang penggunaan beberapa perkara tambah sepertinya pengumpulan semula dan sebagainya. Cikgu harap kamu dapat jawab dengan baik. Jadi insya-Allah kita jumpa pada hari esok pula. Okey, jadi setakat itu sahaja. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang dapat menonton video ini sehingga habis. Jadi insya-Allah kita bertemu pada hari esok. Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua murid-murid dan cikgu kasih sekalian.